Senario Mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam senario mistik. Agak lama juga saya tidak mengupload video dalam channel senario mistik. Dan hari ini saya mempunyai masa untuk bercerita kepada anda. Bukan sahaja pengalaman-pengalaman saya, tetapi juga pengalaman-pengalaman pendengar-pendengar dan sahabat andai. Cerita yang pertama ini adalah berkisarkan, tapi sebelum itu lihat di belakang saya, iaitu Masjid Jami' Asri, iaitu salah satu masjid kemegahan, lambang kemegahan di negara Brunei Darussalam, selain daripada Masjid SWAS atau Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Baiklah, kembali kepada cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini adalah tentang pengalaman saya juga, iaitu ketika saya masih lagi berada di asrama di sebuah universiti yang berada di negara Brunei Darussalam. Tidak perlulah saya menyatakan apakah universiti tersebut, apakah nama universiti tersebut. Cukuplah saya memberitahu saya menuntut di sana kira-kira awal tahun 2002 ataupun awal tahun 2003. Baiklah, untuk tidak membuang masa, ingat apa yang saya ceritakan. Anggap saja apa yang saya ceritakan ini sebagai pengalaman. Jangan terlalu menghayatinya. Mendengar boleh, tetapi jangan terlalu taksub. Baiklah, cerita saya yang pertama. Senario Mistis. Cerita ini bermula pada semester, kalau tidak silap saya, pada tahun pertama, iaitu semester kedua. Itu sebelum saya masuk pada tahun kedua di universiti tersebut. Pada malam kejadian, kami yang tinggal di asrama memang agak sunyi ketika itu, kerana semua pelajar-pelajar ketika itu sedang mengulang kaji pelajaran untuk menghadapi peperiksaan pada semester tersebut. Boleh dikatakan suasananya agak sunyi, tidaklah macam seperti biasa. Kalau sesiapa yang tinggal di universiti pasti akan merasainya, kesunyian ketika waktu peperiksaan. Semua akan masuk di dalam bilik ataupun berbincang bersama rakan di dalam bilik, dan tiada yang melepak di luar. Kalau ada pun mungkin sekejap, kerana peperiksaan itu penting di universiti. Okey. Pada ketika itu jam menunjukkan, kalau tidak silap saya, jam menunjukkan jam 2 pagi. 2 pagi, 3 pagi macam itu. Saya baru saja selesai mengulang kaji pelajaran untuk peperiksaan esok paginya. Memang seperti kebiasaanlah sebagai seorang pelajar. Ada yang membaca awal, ada yang membaca akhir. Tapi bagi saya lebih suka membaca pada waktu tengah malam. Karena waktu tengah malam ia terlalu sunyi dan senang untuk saya menumpukan perhatian. Okey. Sebaik saja saya selesai mengulang kaji, saya pun cuba untuk berehat dan tidurlah macam biasa. Dan set masa jam, itu pada jam pukul 5 pagi akan bangun kembali untuk mengulang kaji secara pintas saja, pentas saja, untuk untuk merefresh saja apa yang sudah saya baca. Okey, untuk pengetahuan semua, kami di asrama di dalam bilik tidak ada disediakan pengawal dingin ataupun aircon. Jadinya kami memang suka tidur buka jendela ataupun dalam bahasa Brunei-nya membuka tabuk. Menangkan saya pun tinggal di tingkat 3, iaitu tingkat yang paling atas sekali. Okay? Memang sejuk lah.
ada kegemaran nyamuk ataupun rangit memang ada. Okey, sebaik saja saya menutup lampu pada malam tersebut. Saya dapati, bayangkan di depan katil saya adalah jendela. Kalau sesiapa pernah ke universiti tersebut, biliknya tidaklah besar lah. Cukup satu katil, lorong kecil saja dalamnya, dan meja di hadapan. Antara bilik asrama paling kecil lah. Sebaik saja saya mahu tidur, saya dapati seperti ada seolah-olah ada seperti kain putih ataupun burung. Mula-mula saya anggap burung sebab mungkin saya terus berpikiran seperti kain. Dia melintas depan jendela. Saya pun berfikir, burung kali. Kali kedua saya dapati tidak sampai dalam 2 minit. Kalau saya tidak sampai 2 minit, melintas lagi. Dari sana gerakannya agak perlahan sikit. Saya dapati itu bukannya burung, itu adalah kain putih. Itu yang saya nampak lah ketika itu, kain putih. Tapi saya masih belum menganggap benda itu adalah makhluk tersebut. Malah saya akan menyebutnya, saya masih berpikiran bahawa itu adalah burung. Tapi untuk menguatkan semangat, saya memasang bacaan Al-Quran ataupun bacaan surah apapun, saya pun tidak ingat. Tapi malangnya ketika itu, kalau siapa yang memakai telefon bimbit ketika itu pasti akan tahu ia menggunakan earpiece ataupun headset. Apabila saya memasangnya, cuma saya yang mendengar, bukannya makhluk tersebut yang mendengar. Jadinya sudah pasti ia dah takut. Mata saya terus menumpukan kepada jendela saya. Apa bendanya tu? Tapi bayangkan saudara, tidak lama selepas itu, kan saya cerita dari jendela saya itu terbuka. Di tepinya saya dapat lihat ada sesuatu ataupun seperti kepala cuba melihatkan wajahnya, ataupun saya cerita pun saya kembang bulu sebab saya cuba mengingatkan kembali pengalaman tersebut. Cuba memperlihatkan dirinya. Alangkah macam mana perasaan saya ketika itu, boleh dikatakan takut juga. Saya terus azan dan terus berlari berlari ke bilik sahabat saya yang di hujung. Sebab memandangkan saya lihat semua pintu tutup, cuma pintunya saja yang masih berbuka. Dan nasib saya baik, ketika itu dia sedang mengulang kaji pelajaran juga. Saya terus berlari ke arahnya dan duduk di sana sampai azan subuh. Cuba bayangkan saudara, 3 kali. Kali pertama saya anggap dia adalah seperti burung. Kali kedua dia memperlihatkan seperti kain. Kali ketiga nampak rambutnya. Tidak pula rambutnya macam saya lah, tapi nampak rambut hitam. Saya tidak nampak wajahnya, cuma nampak di sudut sampai di sini. Dia cuba memperlihatkan dirinya. Saya tidak membuang masa, terus azan dan terus lari terus ke bilik sahabat saya. Ia pun terkejutlah mengapa saya masuk ke biliknya tiba-tiba. Saya pun memberitahu dan dia pun menyuruh saya untuk berehat di dalam biliknya lah. Seram lah. Kalau sampai waktu subuh sudah azan, saya masuk ke bilik itu pun boleh dikatakan
was-was. Malang bagi saya lah, malang. Saya cakap malang lah. So apa yang saya baca sebelum kejadian tersebut hilang, tidak dapat saya ingat. Sudah dalam keadaan takut. Keesokan paginya waktu peperiksaan, nasib indah fail, nasib indah gagal. Tapi kecewa tu memang kecewa. Itu antara pengalaman lah ketika saya berada di sana. Bagi saya pengajaran di sana yang boleh saya perolehi, sebelum tidur, kalau boleh jendela jangan dibuka, tutup saja. Saya menceritakan ini kepada ahli keluarga saya dan mereka menasihati saya lah, kalau tidur jangan buka jendela, nanti ada yang masuk. Kebiasaan tersebut memang saya sudah biasalah. Kalau waktu remaja dulu tidur memang suka buka jendela. Dulu waktu remaja, rumah zaman-zaman dulu aircon belum banyak ataupun penghawa dingin tidak banyak. Tidak macam masa ni. Kalau masa ni senang dibeli, murah. Dulu mahal, penghawa dingin dulu mahal. Jadi kebiasaan sudah tidur membuka jendela. Okay. Itu saja pengalaman saja yang pertama. Pengalaman kedua ialah tentang di asrama, tetapi bukan saja saya seorang diri yang mengalaminya, tapi juga sahabat-sahabat saya yang lain di asrama tersebut. Akan saya sambung selepas ini. Senario mistis. Baiklah, cerita yang kedua ini adalah tentang di asrama juga, tetapi berbeza sedikit, di mana bukan saja saya seorang mengalami, tapi juga sahabat-sahabat saya. Masih di asrama, kejadian ketika itu pada waktu subuh. Sebaik saja azan. Bayangkan dulu pada awal tahun 2002, universiti tersebut belumlah banyak bangunan seperti sekarang lah. Kalau dilihat masa ini, universitinya banyak bangunan yang canggih dan baru, dan asramanya pun baru. Asrama kami ialah asrama yang lama, yang sudah lama, dan saya pun tidak tahu mengapa di seberang asrama kami ialah masjid, dan di sana ada tasik kecil yang saya tidak faham mengapa mereka menanam banyak buluh kuning di sana. Tidaklah saya tahulah mengapa, tapi kalau ikutkan cerita, buluhan ni tempat kegemaran benda tu tinggal. Benda tahulah benar atau tidak, cuma itu yang saya dengar. Okay. Cerita ni ringkas saja, tapi seram lah bagi saya dan juga sahabat saya. Okay. Ketika itu kami baru saja habis, kalau tidak silap saya, kami sudah habis di penghujung semester. Habis sudah attachment dan peperiksaan pun habis. Biasalah lepak, lihat filem sama-sama kawan. Sekarang sampai esok pagi lepak lah. Sebelum cuti memang kami dah berjumpa kan. Jadi meluangkan masa sama-sama kawan, lepak. Okey. Kami baru saja selesai menonton cerita. Saya pun tidak ingat cerita apa, tapi ketika itu saya menuju ke tangga kami. Itu ada beranda kecil, dan di bawahnya ada tangga. Kawan saya ketika itu menuju ke tandas. Ke tandas. Saya pulang merokok lah. Ketika itu merokok belum lagi di ban, belum lagi dilarang di negara Darussalam, masih boleh. Sebelum tidur itu merokok dulu. Cuba
ketika itu waktu azan. Okey, waktu azan, kejadian ini sama macam cerita saya yang sebelum ini, waktu belum puasa. Tapi waktu belum puasa tu sama, hampir sama. Ketika azan itu, bayangkan ada tiga suara. Satu bunyi azan, bunyi azan. Yang kedua, bayangkan azan subuh. Bunyi kedua adalah bunyi anjing ataupun kuyuk. Kuyuk menyalak. Bukan menyalak lah, mendayu-dayu lah, macam dalam menyalak kan aslinya. Bunyi kuyuk lah, yang pastinya bunyi kuyuk. Dan yang ketiga dia yang seram, bunyi tangisan. Bunyi tangisan itu yang kami tidak tahu di mana. Bunyinya itu seolah berada daripada buluh itulah, daripada arah buluh itu, tapi tidak tahu lah. Itu saya tidak pasti. Okey. Yang pastinya ada 3 bunyi lah. Macam mana bunyinya lah. Nah, sempat saya upload bunyinya, saya upload. Dan sahabat saya yang berada di tandas terus berlari ke arah saya. Cuba kau dengar tu, cuba kau dengar. Bunyi apa tu? Memanglah kalau siapa yang baru pertama kali mendengar memang seram lah. Memang menyeramkan lah bunyinya. Tapi lama ini benda tu selalu. Kalau tidak silap saya, dalam seminggu tu setiap kali azan subuh, terutamanya azan subuh. Ini azan subuh, azan maghrib. Maghrib jarang, tapi ada pernah saya dengar ketika saya masih belajar di sana. Dan subuh boleh dikatakan 2 minggu ada 2 kali, 3 kali. Setiap kali azan subuh akan ada 3 bunyi. Sekarang tidak ada lagi. Apa yang saya pasti bila saya tanya kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar yang baru di sana, mereka memang tidak mendengar lah. Tapi bukan saja saya seorang. Kalau saya seorang mungkin dikatakan angan-angan lah. Tapi ini 2 orang. Yang lain tidur sudah. Okay. Saya pun tidak tahu apa bunyi itu. Yang pasti bunyi seperti orang yang menangis lah. Okay. InsyaAllah saya akan cuba cari bunyi itu untuk anda dengar. Okay. Itu saja untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan kembali lagi untuk episod yang keempat. Bukan saja pengalaman saya akan kongsi pengalaman pendengar dan juga pengalaman sahabat-sahabat yang menceritakan pengalaman mereka kepada saya, dan saya akan cuba ceritakan kembali kepada anda. Jangan lupa subscribe untuk Senario Mistik. Jumpa lagi. Ingat, bolehlah mendengar, tapi jangan menghayati. Jangan terlalu taksub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senario Mistik.